ialah kita selalu tengok pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang baik maksudnya ialah ekonomi itu berkembang. Bila ekonomi itu berkembang, kerajaan akan dapat hasil cukai lebih tinggi. Hasil cukai lebih tinggi maknanya kerajaan boleh bina jalan lebih baik, boleh bagi lebih banyak bantuan dan sebagainya. Itu yang pertama. Tapi ada masalah tau. Kalau berkembang, sebenarnya tak tentu bila pertumbuhan ekonomi itu naik tinggi, nampak cantik, tak tentu perkara itu yang baik. Ada syarat kedua. Syarat kedua dia apa dia? Harga mesti stabil. Itu yang orang kita selalu kata. Orang kita ni kanan pun tak boleh, kiri pun tak boleh. Jadi kalau saudara-saudari jadi dalam kedudukan saya atau Datuk Seri Anwar, mampus kita orang. Harga barang dia kata tinggi. Oh, harga barang tak mampu tinggi. Jadi kalau harga barang tinggi, untuk kita berbelanja dengan lebih selesa, yang akal logiknya ialah gaji kena naik lah tak? Gaji naik, lebih gaji, maka kita bayar tu tak adalah terasa terbeban sangat. Tapi setiap kali kita bercerita pasal gaji, mesti ada yang kata, oh kalau gaji naik, harga barang pun naiklah, matilah kita. Kanan pun tak boleh, harga barang, gaji naik pun tak boleh, harga barang pun tak boleh. Ada betulnya. Sebab itu, selain daripada pertumbuhan ekonomi yang mesti berkembang daripada satu tahun ke satu tahun, syarat kedua, pengurusan ekonomi nak tentukan negara ni teruk ke tidak, ni nak jawab Tan Sri Muhyiddin dengan Perikatan Nasional, duk maki tiap-tiap hari kata negara ekonomi merudum ni, kena tengok perkara kedua iaitu inflasi. Sebab bila lebih banyak wang, maka kuasa membeli lebih tinggi. Bila kuasa membeli itu lebih tinggi, harga barang terus naik. Dia bukan saja soal harga barang itu mahal. Kalau inflasi itu naik tinggi dan tidak terkawal, bermaksud satu, wang kita makin lemah dari segi kuasa beli dari satu tahun ke satu tahun. Dan yang lebih teruk maksudnya, bekalan yang boleh dibuat itu tidak lagi boleh menampung permintaan. Jadi, yang ini yang berlaku dengan cerita ayam tahun lepas di bawah Perikatan Nasional ni. Harga ayam mula naik, lepas tu dia macam gabra, dia tak reti gini kiri kanan, akhirnya dia kata saya nak kawal harga. Tapi nak kawal harga sebab dia tahu yang itu saja, dia tak jaga sebenarnya kalau kamu tetapkan harga, tetapi pada masa yang sama, kamu tak bantu penternak-penternak ayam, buat apa dia nak jual ayam harga RM9 apabila kos dia RM11? Akhirnya dia buat apa? Dia tak pelihara ayam lah. Bila dia tak pelihara ayam, bekalan ayam mula terganggu, yang ini makin naik lagi. Jadi sebab itu, mana-mana pengurusan ekonomi di dunia ini, dua perkara ini adalah perkara yang paling penting, iaitu mencari titik keseimbangan di antara pertumbuhan ekonomi dengan kestabilan harga yang dikawal ataupun ditentukan oleh inflasi. Negara boleh maju, tapi kalau inflasi tinggi, mati. Negara, kalau dia maju, tapi inflasi makin merendah sampai negatif, maksudnya pun ada masalah juga. Sebab bayangkan begini, kita beli rumah kita harga RM100,000 tahun ini. Kita dah belanja RM100,000. Tapi oleh kerana dalam keadaan negara yang dia deflasi, maksudnya harga dia menguncup dan mengurang tiap-tiap tahun. 5 tahun lagi yang kita beli RM100,000, dia tinggal RM70,000. Kita kerja tiap-tiap tahun ni duk bayar. Tapi harta yang kita ada makin mengurang. Sebab itu, dua syarat utama yang digunakan oleh semua orang dalam dunia ini, kecuali walaun PN, hanya dua. Tengok kepada pertumbuhan ekonomi, kemudian tengok pula kepada inflasi. Yang ini saja saudara-saudari boleh menjawab sebenarnya tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahawa ekonomi kita telah hancur. Hancur apanya?
Pertumbuhan kita antara yang terbaik di rantau ini, suku pertama paling baik di rantau ini. Ekonomi berkembang 5.6%. Inflasi menurun 9 bulan berturut-turut sehingga menjadi kadar yang paling rendah dalam tempoh setahun. Jadi prasyarat utama untuk menguruskan ekonomi dengan seimbang, setakat ini kita sedang mengimbanginya. Pertumbuhan ada, harga barang tidak naik mendadak. Baik, Apa makna harga barang inflasi semua ni? Pakcik-makcik semua ada yang berniaga. Kan? Ada yang berniaga. Ada yang berniaga kedai makan, tu ada kedai layan diri. Bayangkan begini, hari ini pakcik jual nasi lemak pakcik RM5. Kalau esok pakcik kena jual nasi lemak pakcik RM4.5, baik atau buruk kepada pakcik? Baik atau buruk? Buruklah. Memanglah naluri kita sebagai pembeli ni, kalau boleh tak nak bayar pun kita nak percuma. Betul lah, manusia macam tu lah. Tapi masyarakat ini bukan hanya ada pembeli, dia juga ada penjual. Jadi sebab itu, tujuan pengurusan ekonomi bukan nak suruh harga turun semata-mata. Kita nak pastikan bahawa keseimbangan harga itu bila dia naik, dia dalam keadaan terkawal. Sebab itu penting inflasi berada di dalam lingkungan 2 ke 2.5%. Yang itu sasaran kita. Sebab kita yakin, kalau tengok semua data, dan itulah amalan ekonomi satu dunia, kecuali walaupun PAS. Iaitu, kalau pertumbuhan ekonomi itu baik 4 ke 5%, cukup baik dikira. Sebab negara-negara Eropah, Singapura, berapa pertumbuhan ekonomi dia? Ada orang tahu? 1%, 2% je. Kita 4 ke 5%. Jadi kebaiklah. Inflasi kita, sasaran kita di dalam 2 ke 2.5. Iaitu imbangan yang baik, kita sekarang 2.8. Berapa inflasi di ekonomi-ekonomi lain? Eropah 7%. Filipina 8%. Di rantau ini, inflasi kita adalah antara yang paling rendah sekali. Baik, Kalau saya sebut begini, belum apa-apa lagi orang maki. Sebab dia kata, alah menteri tak faham kita hidup susah, kamu tak turun macam itu, macam ini. Itu sebabnya kerana soal kos sara hidup ini bukan semata-mata soal harga. Ia juga ialah soal gaji, saudara-saudari. Yang berlaku di negara kita ialah selama berpuluh tahun, pertumbuhan ekonomi kita ni makin pesat. Kaya. Sebab itu juga harga barang pun naik. Inflasi tiap-tiap tahun. Tapi malangnya, kepesatan ekonomi itu tidak semuanya diterjemahkan kepada gaji rakyat. Makin ekonomi berkembang, makin tinggi kesenjangan di antara yang cukup kaya dengan yang bawah ni. Yang betul-betul kaya, yang yang ke atas, yang betul-betul kaya. Yang kat bawah ni, kadang-kadang gaji tiap-tiap tahun tak naik pun. Kaki tangan awam naik berapa? RM50 setahun. Swasta, kalau dapat 2-3% tu cukup baiklah. Sedangkan inflasi makanan 6-7% setahun. Itu sebenarnya masalah sebenar ekonomi kita. Harga barang inflasi itu sudah berada di dalam sasaran yang baik untuk ekonomi. Pertumbuhan sudah ada sasaran yang baik juga untuk ekonomi. Tetapi kita kena tumpu pula kepada soal menaikkan gaji. Saya dah sebut tadi, mesti ada orang kata, lepas ni naikkan gaji ni nanti naik harga. Korang nak yang mana? Beritahu kat Menteri Ekonomi, korang nak mana? Korang nak harga naik tiap-tiap tahun ni tapi gaji tak naik? Nak ke korang? Dia sudah tentulah kita kena imbangkan dua-dua. Gaji itu perlu dinaikkan. Jadi orang tanya pula, kenapa gaji tak naik? Kenapa gaji tak naik?